Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu dah janji kita nak belajar tentang cara membina karangan. Okey, cara membina karangan. Okey, buka buku teks muka surat 64. Kita akan bina karangan berpandukan gambar rajah dan situasi dalam muka surat 64. Okay, saya nak pelajar-pelajar, murid-murid ikut saya betul-betul. Sebab selalunya kita belajar dekat dalam bilik darjah macam mana nak bina karangan. Tapi disebabkan situasi sekarang, kita perlu belajar dan mesti belajar secara dalam skrin lah, secara virtual. Okey, jadi saya nak pelajar, murid-murid buka buku muka surat 64. Okay, kita baca situasi di atas dulu. Murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan choir sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerjasama. Murid-murid jawab, ya cikgu, kami telah bersedia. Dalam gambar ni kita nampak ada perempuan, ada lelaki, ada yang berbangsa Melayu yang memakai tudung, yang berbangsa Cina tidak memakai tudung, India dan juga lelaki India juga. Okey, jadi berdasarkan situasi ini ada pelbagai kaum dalam kalangan murid-murid ini. Kita akan buat karangan berdasarkan gambar rajah dan perkataan yang diberikan. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama. Okey, gambar rajah yang pertama kita ada nampak budak lelaki sedang bersiap-siap bersama kawan-kawannya yang lain. Ada kawan dia tolong kawan dia yang lain, yang ni tolong pegangkan songkok. Okey, kita boleh buat karangan berdasarkan gambar. Okey, dan perkataan yang diberikan. Okey, kita guna perkataan yang pertama, persiapan. Saya nak buat karangan saya nak buat ayat dengan menggunakan perkataan persiapan dahulu. Okey. Yang pertama, okey, saya bagi nama. Okey, jap ya. Ada nama sebenarnya dia ni. Oh, nama dia Saiful. Nama dia Saiful, yang ini Jiva. Okey, kita boleh tulis Saiful, buat perenggan sebab dia perenggan pertama, kita boleh buat perenggan. Saiful, Jiva dan rakan-rakannya sedang sibuk membuat persiapan. Okey. Apa yang dia tengah buat dalam gambar ni? Mereka tengah membantu antara satu sama lain. Okey, kita boleh tulis mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka berbilang bangsa. Jiva kaum India dan Saiful pula Melayu. Okey, mereka membantu antara satu sama lain. Saya nak sambung, tidak mengira kaum. Ataupun boleh juga tulis walaupun mereka berbeza kaum. Okey. Noktah. Okey, tadi perkataan persiapan saya dah gunakan. Okey, perkataan yang saya nak terus mulakan perkataan kedua. Sebab biasanya dalam satu perenggan ada dalam 4 ke 3 ke ataupun 5 lah. Ayat tu pun banyak dah, 5 sebenarnya. Ataupun dalam baris cuma ada dalam 4 ke 5 baris. 3 baris, 4 ke 5. Okay, jadi sekarang dah masuk baris ketiga. Kita dah boleh gunakan perkataan yang kedua. Menggunakan perkataan pakaian kebangsaan. Okey, jadinya kita nampak dalam gambar mereka mengenakan pakaian kebangsaan. Yang lelaki, pakaian kebangsaan dia ialah baju Melayu. Yang perempuan pula pakaian kebangsaan ialah baju kurung, ataupun bangsa lain boleh pakai baju lain. Contoh macam Cheongsam, sari, okey. Tapi sebabkan nak sama, semua pakai baju kurung dan baju Melayu. Ikutlah kamu nak tulis macam mana. Boleh je kalau nak pakai baju Cheongsam. Okey, saya nak buat ayat. Mereka memakai baju kebangsaan.
Mereka memakai baju kebangsaan. Yang lelaki pakai baju Melayu. Murid lelaki memakai baju Melayu. Murid perempuan pula saya nak semua pakai baju kurung. Okey, manakala murid perempuan berbaju kurung. Okey. Manakala murid perempuan berbaju kurung. Okey. Jadi dah siap satu perenggan. Okey. Panjangkan, nampak macam sekejap saya guna 3 ayat je dah dapat panjang. 4 ayat saja dah dapat panjang macam ini. Okey. Jadi kita kena huraikan berdasar gambar, kita ambil sebanyak mungkin maklumat daripada satu gambar. Okey, kita tengok situasi dalam gambar yang kedua. Okey, kita nampak Jiva ni tengah panik. Tengah risau. Sebab dia tengah risau sangat muka dia. Nampak tak berpeluh sampai? Okey, nampak tak dia berpeluh? Dia berpeluh. Okey, maafkan saya. Okey, jadinya Jiva ni memang tengah panik. Okey, kenapa? Sebab dia tertinggal samping. Sebab kita nampak maklumat dekat bawah ni, dia tertinggal samping. Dia risau sangat sebab dia tertinggal samping. Okey, sekarang ni kita masuk gambar kedua. Jadi, buat untuk perenggan yang seterusnya. Okey, kita akan mulakan dengan apa yang Jiva tengah buat sekarang. Jiva tengah buka beg dia. Dia tengah memeriksa dalam beg dia. Okey, kita tulis Jiva membuka beg. Ayat mudah sahaja. Jiva membuka beg kerana mahu mengambil samping. Mahu mengambil sampingnya. Kan handsome pakai lengkap. Jadi pakai samping sekali. Okey, tapi nampak tak muka Jiva tiba-tiba berubah? Kenapa? Sebab dia teringat samping tertinggal dekat rumah, dekat atas meja. Jadi kita tulis tiba-tiba muka Jiva berubah Kenapa muka dia berubah? Okey. Jiva teringat dia tertinggal samping di rumahnya. Di rumah. Okey, kalau nak buat boleh pun nak buat. Jiva teringat dia tertinggal samping di atas meja di rumahnya pun boleh. Ataupun nak tulis Jiva tertinggal samping di meja rumahnya. Okey, ikut apa yang awak nak tulis. Okey, yang kedua, ayat yang kedua kita boleh gunakan perkataan risau. Sebab tadi kita dah tulis tertinggal samping. Sekarang kita guna perkataan risau. Okey, sekarang ni sebab dia dah tertinggal samping. Satu kumpulan dia semua pakai samping. Tiba-tiba takkanlah dia seorang tak pakai samping. Tu yang dia risau. Macam mana kalau persembahan dia nanti tak cantik? Macam mana dia akan mengganggu persembahannya? Okey, jadinya saya sambung. Jiva amat risau. Dia takut sangat. Amat risau. Jiva amat risau. Salah. Jiva amat risau. Kenapa dia risau? Kerana dia akan mengganggu boleh, menjejaskan pun boleh. Menjejaskan persembahan kumpulannya. Yelah, kawan-kawan lain dah pakai
baju cantik-cantik, pakai baju Melayu, pakai samping, semua dah pakai. Tiba-tiba dia seorang tak pakai. Contohlah dia berdiri kat depan, dah nampak dia seorang tak pakai samping, dah tercejas dia punya persembahan, dah tak nampak cantik. Mana tahu ada markah untuk pakaian juga, selalu ada markah untuk pakaian. Tu yang jiwa risau. Okey, dah siap perenggan yang kedua. Okey, nampak kan? Ayat sikit je tapi kita mampu untuk buat 2 perenggan sudah. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey. Gambar yang seterusnya yang ini. Okey. Jadi kita nampak dalam situasi ini, Saiful ni yang tadi yang atas ni Saiful. Saiful ni bagi samping dia kepada Jiwa. Dia kesian dia bagi samping dia dekat Jiwa. Sebab Jiwa dah risau, dia kesian tengok Jiwa risau. Okey, jadinya kita buat ayat berikan samping, gunakan perkataan berikan samping dahulu. Okey. Saiful kemudiannya salah kejap ya. Okey. Kita gunakan ayat tu. Saiful ternampak Jiwa. Jiwa yang risau dan bertanyakan ya Allah, mengapa dia risau? Bertanyakan mengapa Jiwa nampak risau. Okey. Jadi setelah Jiwa, jadi dia nak bagikan samping. Lepas Jiwa bagi tahu, oh saya tertinggal samping, macam mana ni saya akan jejaskan persembahan. Okey, jadi Saiful pun bagi samping dekat Jiwa. Okey, setelah menjelaskan kepada Saiful, Jiwa tertinggal. Setelah Jiwa menjelaskan kepada Saiful masalahnya, koma, okay, Saiful memberikan samping. Memberikan samping kepada siapa? Kepada Jiwa. Allah. Kepada Jiwa. Sebab Jiwa tertinggal samping. Okey. Jadi dah panjang, kita boleh guna perkataan yang kedua. Okey. Tapi kan bila Saiful dah bagi samping dia kepada Jiwa, macam mana Saiful punya samping pula? Okey, jadi Saiful terfikir, oh saya boleh guna selendang. Okey, apa kata saya gunakan selendang? Awak gunakan samping. Sebab saya hanyalah konduktor muzik. Konduktor muzik biasanya berada di belah bawah pentas. Yang menyanyikan choir saja yang akan duduk di atas, yang konduktornya akan duduk di bawah, sebagai gambar yang kedua. Okay, jadi dia terfikir, oh tak apalah, saya bukan berada dalam kumpulan choir di atas pentas, jadi tak akan menjejaskan kalau saya punya sedikit berbeza daripada yang lain. Jadi dia terfikir, oh saya boleh gunakan selendang. Jadi Saiful pula akan menggunakan selendang. Selendang menggantikan samping. Gantikan samping. Okey. Kenapa tadi Jiwa tak guna selendang je? Sebab Jiwa dia duduk atas pentas. Jadi dia tak boleh guna selendang sebab atas pentas bila bersusun nampak kalau dia guna yang berbeza.
Tapi berbeza pula dengan Saiful. Saiful duduk di bawah pentas. Jadi jika dia mengenakan selendang menggantikan samping, tidak akan nampak ketara sangat perbezaan dengan kelompok yang duduk di atas pentas. Okey. Jadi dah siap perenggan yang ketiga. Okey, yang terakhir, gambar yang terakhir. Okey. Gambar yang terakhir, nampak tak? Dia tengah buat apa tu? Ada penonton, ada mereka semua yang dah bersiap sedia tu sedang buat persembahan. Ini Saiful. Okey. Jadi kita buat perenggan yang terakhir. Okey, giliran Saiful dan kawan-kawannya telah tiba. Kita macam buat karangan ni sebenarnya macam bercerita. Saiful dan rakan-rakannya telah tiba. Jadi, apa diorang buat? Bila dah tiba, mereka semua akan naik ke pentas dan akan buat persembahan. Jadi, mula-mula dia akan naik pentas. Macam bercerita apa yang akan berlaku selepas itu. Apa yang akan berlaku selepas itu. Macam itulah. Mereka menaiki pentas. Mereka menaiki pentas dengan teratur. Sebab diorang kan berdiri dalam barisan. Jadi diorang kena naik dalam barisan juga supaya tak berterabur. Markah selalunya ada juga untuk persembahan daripada awal sampai hujung. Okey, jadinya dah naik pentas, diorang dah berdiri dalam barisan. Nak tulis mereka menaiki pentas dengan teratur dan berdiri dalam barisan pun boleh. Tapi kalau rasa macam tak nak sampai situ pun boleh. Okey, jadinya dah siap naik pentas, dah berdiri dengan teratur. Jadi mereka pun mula buat persembahan. Jadi kita guna perkataan dengan semangatnya. Okey, mereka menyanyikan. Jadi mereka buat persembahan pun boleh. Tapi sebab kita kan persembahan choir. Choir ialah nyanyi. Okay, kalau mereka membuat persembahan choir dengan semangatnya pun boleh. Ataupun mereka menyanyikan lagu dengan semangatnya pun boleh. Mereka menyanyikan lagu dengan semangatnya. Saya ambil betul-betul perkataan dengan semangatnya. Okey, dengan semangat. Okey, kita nyanyi lagu. Lagu yang kita dah plan, yang kita dah rancang dengan semangatnya. Okey, perkataan yang kedua ialah bangga. Kalau kita dah buat persembahan dengan semangat, kita dah buat persembahan dengan betul, kita dah yakin, apa kita akan rasa? Kita akan rasa bangga. Jadi, mereka berasa bangga. Mereka berasa bangga kerana berjaya membuat persembahan dengan baik. Okey, dah siap satu perenggan. Okey, 1, 2, 3, 4, 1 perenggan. Tapi, okey, satu perenggan. Okey, dah siap karangan kita. Kan senang saja sebenarnya. Okey, senang je nak buat karangan. Cuma berdasarkan perkataan, tengok perkataan yang diberikan dan tengok gambar, ceritakan situasi yang kita dapat lihat dalam gambar. Ceritakan je macam kita sedang cerita. Oh, kita nampak gambar ni. Okey, kita nak cerita Saiful dan Jiva sedang buat persiapan, mereka saling membantu satu sama lain. Mereka semua memakai pakaian kebangsaan. Okey, tiba-tiba Jiva teringat yang dia tertinggal samping di atas meja. Okey, kita boleh buat sambil macam bercerita, macam kita bercerita dengan kawan kita, bercerita dengan mak kita. Jadi, tapi bezanya ialah kita menulis dalam karangan dan menggunakan perkataan yang betul. Okey, tengok muka surat sebelah. Muka surat 65. Okey, dalam 65, karangan perlulah mengandungi
mengandungi semua unsur ini. Yang pertama ialah karangan perlulah mengandungi, yang pertama ialah pendahuluan diikuti dengan isi yang pertama, isi, dan diakhiri dengan penutup. Kebiasaannya isi akan ada sekurang-kurangnya 3 isi. Isi yang pertama, isi yang kedua, dan isi yang ketiga. Jadi kalau kita ikut kerangka karangan ini, kita akan dapat 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangka karangan, 5 perenggan karangan. Okey. Pendahuluan, tapi tadi saya tak buat pendahuluan sebab kalau awak tengok sini, isi pertama dia berdasarkan gambar yang pertama. Tetapi kata pendahuluan tu kita boleh cerita yang mereka ini menyertai persembahan kuaya sempena hari kebangsaan. Jadi kita buatlah ayat. Okey, saya tambah. Okey, bawah dia dah ada. Okey, contohnya sekolah kebangsaan. Kita buat sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan Parit Zain mengadakan sambutan hari kebangsaan murid-murid tahun 3 Bestari yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan kuaya. Senang je. Mudah saja. 2 ayat saja dibuat untuk pendahuluan. Asalkan ada dia menceritakan apa yang sedang berlaku. Okey. Seterusnya kita masuk isi pertama berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Okey, macam tadi saya buat lain. Tadi dah tengok contoh saya, kita tengok contoh pada buku teks. Okey, dia tengah buat persiapan dan diorang semua pakai baju kebangsaan. Okey. Murid-murid tahun 3 Bestari, kita ubah ya, 3 Bestari. Awak semua 3 Bestari. Jadi kita ubah. Murid-murid tahun 3 Bestari sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Jadi dia dah guna membuat persiapan dan pakaian kebangsaan. Perkataan ni mesti masuk sebab dia dah berikan. Okey, murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Okey, Jiva membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tetapi Jiva amat risau. Tetapi tiba-tiba muka Jiva berubah. Jiva tertinggal samping di rumah. Jiva amat risau. Dia dah gunakan perkataan risau dan dah guna perkataan tertinggal samping. Kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Kita tengok perenggan yang perenggan yang keempat dah kosong. Tapi tadi kita dah buat. Kita tengok perenggan keempat. Tapi ni perenggan ketiga lah. Kita tengok perenggan keempat. Okey. Saiful ternampak Jiva yang risau. Okey. Tadi kan Saiful nampak Jiva ni risau sangat. Jadi dia nak bantu Jiva ni. Kesian Jiva risau. Takut Jiva nanti. Macam mana dia nak buat persembahan kalau dia sedang risau. Okey. Jadi Saiful ternampak Jiva yang risau dan bertanyakan mengapa Jiva nampak risau. Setelah Jiva menjelaskan kepada Saiful masalahnya, Saiful memberikan samping kepada Jiva. Nampak tak dia bagi samping? Oh Nala, ambillah samping ni, tak apa. Awak kan perlu ada dalam kumpulan kuaya. Saya sebagai konduktor je. Jadinya dia ambil dan bagikan kepada Jiva. Saiful pula akan menggunakan selendang menggantikan samping. Jadi dia berikan samping dan dia guna selendang. Okey. Jadi cukuplah perenggan yang kosong ini tadi. Kita tengok perenggan yang terakhir. Perenggan penutup. Giliran kumpulan kuaya kelas 3 Bestari telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya.
Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Perkataan dengan semangatnya yang sebelah sini. Okay, mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Okey, jadi saya cakap tadi setiap karangan perlulah ada pendahuluan. Lepas tu kena ada isi, tapi bukan satu isi saja. Awak dah darjah 3, awak kena belajar buat panjang sikit. Kena ada isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Okey, jadi agak-agak karangan awak akan sepanjang lebih kurang macam ni. Tapi kalau tulisan lagi besar, jadi dia akan besar, dia akan panjang. Okey, jadinya kena ada ke 5 elemen ini. Pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Okey, itu sahaja daripada saya cara untuk membuat karangan. Terima kasih. Assalamualaikum semua.